Kami akan menceritakan sebuah kisah, iaitu kisah penciptaan Nabi Adam AS dan Hawa. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, iaitu Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Setelah menciptakan Nabi Adam AS, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memerintahkan malaikat dan iblis bersujud padanya. Semua malaikat menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan bersujud kepada Nabi Adam AS. Namun iblis menolak melakukan hal tersebut. Iblis merasakan dirinya lebih mulia dan lebih tinggi darjatnya kerana diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam AS diciptakan dari tanah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Namun, Nabi Adam AS mula berasa sunyi ketika berada di syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pasangan bagi Nabi Adam AS, iaitu Hawa. Wahai manusia, bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, iaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, iaitu Hawa, dari dirinya, dan lalu dari keduanya Allah Saya ingin menceritakan tentang kesilapan Nabi Adam dan Hawa di dalam syurga. Kemudian Allah mempersilakan Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal di syurga dan menikmati semua nikmatnya. Hanya sahaja Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon di dalam syurga. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama isterimu di dalam syurga dan makanlah apa sahaja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Namun, Iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis mengatakan bahawa buah tersebut dapat mengubah mereka menjadi malaikat dan bisa hidup kekal di syurga. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Bermaksud, kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam syurga." Akibatnya, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari syurga. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi dan dipisahkan seperti ditulis di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 36. Yang bermaksud, lalu syaitan memperdayakan keduanya dari syurga sehingga mereka dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika mereka berada di syurga. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktunya yang ditentukan." Sebelum itu, Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah seraya bertaubat atas dosa yang dilakukannya. Hal ini tertulis di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Yang bermaksud, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Seterusnya, saya akan menyambung tentang sejarah penciptaan Nabi Adam dan Hawa yang telah diturunkan ke bumi daripada syurga. Surah Al-Baqarah ayat 38 hingga 39
yang bermaksud, kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga. Kemudian jika benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tiada rasa takut pada mereka. Mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi daripada syurga setelah mereka meminta ampun oleh Allah kerana telah memakan buah kulti. Nabi Adam diturunkan ke Sri Lanka, manakala Hawa diturunkan ke Jeddah. Mereka berpisah selama 40 tahun. Ada juga yang mengatakan selama ratusan tahun. Namun, dengan izin Allah, mereka ditemukan kembali setelah lama mencari antara satu sama lain di Jabal Rahmah. Semasa di bumi, Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru dengan belajar bercucuk tanam. Dan Allah juga memberi keturunan kepada Nabi Adam dan Hawa, iaitu kembar berpasang-pasangan. Kesimpulannya, kita boleh mengambil iktibar daripada kisah Nabi Adam dan Hawa yang telah diturunkan ke bumi, iaitu kita sebagai manusia perlulah segera bertaubat sekiranya melakukan kesalahan dan kesilapan kepada Allah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.